Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tuan-tuan, puan-puan yang Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian, alhamdulillah pada petang yang berbahagia ini kita dapat bersama dalam kita membincangkan tentang kisah ataupun kita membincangkan tentang rukun iman, iaitu berimannya kita kepada para malaikat. Petang ini adalah merupakan pertemuan kita buat siri yang ke-18. Siri yang ke-18. Siri 18 kejap. Yalah. Siri kita yang ke-18 pada petang ini, yang mana kita masih lagi membincangkan pada bab yang kelima. Bab yang kelima, topik yang kelima berkenaan dengan apakah hubungan para malaikat dengan Nabi Allah Adam dan keturunannya. Kita akan menggunakan nota yang telah diedarkan pada minggu yang lalu, masih lagi menggunakan nota yang dia dimulakan dengan perkara yang ke-19, iaitu menyampaikan berita gembira kepada orang yang beriman. Perkara yang ke-19 ini alhamdulillah telah kita bincangkan pada minggu lepas. Pada minggu lepas. Jadi pada minggu ini, pada petang ini, kita masuk kepada perkara yang ke-20, iaitu menyertai peperangan bersama dengan kaum muslimin. Jadi untuk perkara yang ke-20 ni kita menggunakan nota yang telah kita berikan pada minggu lepas. Jadi ini perkara pertama yang kita akan belajar. Kita nak melihat dengan lebih lanjut bagaimanakah para malaikat yang Allah telah ciptakan ini, mereka ni sebenarnya daripada mula-mula mereka diciptakan sehinggalah kepada hari kiamat memang tidak dapat dipisahkan dengan manusia. Jadi antara situasinya mereka pernah mengikuti peperangan di zaman Nabi SAW. Kemudian habis perkara yang ke-20, kita akan sambung perkara yang ke-21. Kalau kita tengok dekat nota tu, perkara yang ke-21 berada pada muka surat nombor 9. InsyaAllah selepas itu kita akan merujuk kepada hadis bagaimana para malaikat ni Allah tugaskan ada yang menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang perkara 20, para malaikat menjadi tentera yang membantu orang Islam, tetapi yang ke-21 ini malaikat ia bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan bacakan riwayat hadis sebentar lagi. Selepas habis yang ke-21, kita merujuk kepada nota yang baru, nota yang baru diedarkan pada petang ini kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan belajar perkara yang ke-22. Perkara yang ke-22 ini pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Para malaikat mengiringi jenazah sehingga sampai ke tanah kubur. Orang lain, para sahabat lain, mereka tak tahu pun. Mereka tidak nampak apa-apa. Tetapi yang tahu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
So apa tindakan Nabi ketika dia mengetahui bahawa oh rupa-rupanya ada malaikat yang mengiringi jenazah ini sampai ke tanah kubur. Jadi moga-moga kita pun kalau Allah matikan kita di dalam keadaan kita benar-benar beriman pada Allah, moga-moga bukan sekadar jenazah kita diiringi oleh ahli keluarga kita ke tanah kubur, tetapi moga-moga jenazah kita diiringi juga oleh para malaikat. Ia pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Kemudian pada perkara yang ke-22 ni, nanti kita akan melihat satu kisah. Ya, kita akan tengok satu kisah yang mana mati seorang sahabat ni, Allah Ta'ala buka pintu langit tu seluas-luasnya. Pintu langit dibuka sebab apa tahu? Kerana nak mengalu-alukan roh yang nak lalu melalui pintu-pintu langit tu. Jadi moga-moga apabila kita mati nanti, biarlah Allah membuka semua pintu-pintu langit. Apabila dibuka pintu-pintu langit ni sudah pasti roh tersebut akan diperhatikan, akan disaksikan oleh para malaikat. Jadi ia tidak mustahil dan ia pernah berlaku kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 70,000 para malaikat menyaksikan jenazahnya. Sebab tu kita kena belajar pasal malaikat. Kita kena mengenali para malaikat. Bukan kita hanya tahu malaikat itulah yang mengurniakan rezeki, tidak. Sehingga kan kalau kita mati pun, sampai jenazah kita, roh tu dah dikeluarkan pun, kita tidak dapat dipisahkan dengan para malaikat. Jadi kalau baca perkara yang ke-22 ni, memang terkesan sebenarnya. Kerana kita akan kata sangat bertuah jenazah yang mati itu diiringi dia sampai ke tanah kubur oleh para malaikat. Begitulah para malaikat saksi roh-roh dibawa melintasi 7 lapisan langit. InsyaAllah mungkin kita bincang yang ke-22 dulu kot. Kita tukar sikit angin di hari ni. Kita pergi yang ke-22, lepas tu kita batah balik kepada yang ke-20 tadi. Tak apa kan? Kita ambil yang ringan dulu. Sebab yang perkara yang ke-20 tu dia cerita juga. Tapi dia panjang sikit. Apa kata kita mulakan dengan nota yang baru ni, yang ke-22. Tapi kita belum belajar sampai ke-22 lah. Tapi kita tengok 22 dulu. Boleh ya? Tuan-tuan perempuan setuju ke? Tuan-tuan perempuan dengar suara saya ke? Boleh dengar suara? Dengar jelas. Okey, alhamdulillah. Okey. Mari kita lihat hadis ini. Kejap ya. Hadis ini sekejap ya, saya tengok pada note saya. Okey. Hadis yang ke-22 ni, seperti mana kata Thauban radhiyallahu anhu, dia kata, dia ceritalah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bidabbatin. Okey. Wa huwa ma'al janazati. Kata Thauban, maksudnya Thauban tu dia cerita, dia meriwayatkan hadis ni, dia kata ketika menghantar satu jenazah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dibawa kepadanya seekor dabah tu, seekor tunggangan untuk dinaiki. Namun baginda sallallahu alaihi wasallam enggan untuk menunggangnya. Saya tertinggal
beberapa huruf pada ejaan menunggang ni. Nanti kena betulkan. Maknanya para sahabat ni, mereka offer kepada Nabi. Bawa seekor tunggangan. Nabi naik, sahabat dia tak nak tengok Nabi berjalan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa kalau kita nak hantar jenazah, boleh kalau kita nak naik kenderaan. Boleh kalau kita nak berjalan kaki. Sebab Nabi pun di-offer untuk naik binatang untuk ditunggang. Tapi Nabi tak nak naik. Sampailah ke tanah kubur. Sampai dikebumikan. Falamma sarafa utiya bidabbatin farakiba. Setelah selesai urusan tersebut, maknanya setelah selesai mengebumikan jenazah tadi, maka dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunggangan, tapi kali kedua ni Nabi naik. Maknanya masa nak balik. Masa nak balik daripada tanah kubur nak balik, Nabi diberikan tawaran untuk menaiki tunggangan. Kali ini Nabi naik. Masa pergi, Nabi tak naik. Masa balik, Nabi naik. Faqila lahu. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dua keadaan tersebut. Keadaan apa? Masa nak hantar jenazah ke tanah kubur, on the way tu, Nabi tak nak naik kenderaan yang ditawarkan. Tetap Nabi nak berjalan. Tapi ketika balik, Nabi nak naik. Maka apakah jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawapan inilah yang menjadi hujah kepada perkara yang ke-22. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah kata, innal malaa'ikata, Rasulullah kata, innal malaa'ikata kanat tamshi falam akun li'arkaba wa hum yamshuna falamma dhahabu rakibtu. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya para malaikat turut berjalan bersama dia. Sebab itulah aku tak nak tunggangi. Sebab malaikat berjalan. Maknanya Nabi bagi tahu, semasa perjalanan kita nak ke tanah kubur tu, ada malaikat bersama dengan kita semua. Malaikat tu dia berjalan. Maka aku pun tak naklah tengok malaikat berjalan. Maka aku pun tak naklah naik kenderaan berbeza dengan para malaikat. Nabi tengok malaikat berjalan, Nabi pun berjalan kaki. Itulah jawapan dia. Kenapa Nabi tak nak naik kenderaan ketika dia menghantar jenazah? Setelah mereka pergi, maksudnya kata Nabi SAW, setelah para malaikat tu dah tak ada dah, maka aku pun menungganginya. Maknanya masa balik tu, malaikat tu dah tak ada setelah selesai pengumuman jenazah. Maka Nabi kata, kalau masa malaikat dah tak ada nak balik tu, aku ditawarkan tunggangan, aku naiklah. Kata Nabi SAW, hadis riwayat Abu Daud. Hadis ni hadis sahih, tuan-tuan dan puan ya. Ni hadis ni adalah hadis yang sahih. Hadis riwayat Abu Daud, nombor hadis dia 31. Apa yang tuan-tuan dapat belajar dekat sini? Apa teladan dia daripada hadis yang kita baca? Cuba bayangkan. Cuba kita gambarkan, kalaulah kita adalah jenazah tersebut. Bagaimana dengan jenazah kita yang mati diiringi oleh para malaikat? Jadi perkara ini tidak mustahil. Boleh Allah Ta'ala lakukan kepada orang-orang yang beriman.
Cuma mungkin kita tak tahu sebab tak ada seorang pun boleh nampak malaikat, melainkan kalau ia adalah Rasul mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu zaman Nabi SAW macam-macam Nabi nampak. Apa orang biasa tak nampak. Kalau para sahabat tak nampak benda-benda yang lain kan, apatah lagi kita orang yang biasa. Lepas tu kalau kita baca dalam hadis-hadis Nabi SAW, selalu Nabi ingatkan. Kan? Kalau kita belajar tentang alam kubur, kita belajar tentang neraka, Nabi selalu cakap. Nabi kata, aku melihat apa yang korang semua tidak dapat melihat, kata Nabi. Dan Nabi kata, kalau kamu dapat lihat, kamu dapat tengok apa yang aku dapat tengok, kata Rasulullah SAW. Nabi kata, wala bakaitum kathira. Nabi kata, nescaya kamu akan banyak menangis dan kamu akan sedikit ketawa kalau korang boleh nampak apa yang aku nampak. Pesan Rasulullah SAW. Begitulah hadis yang kedua yang kita akan baca. Tetapi sebelum tu, mari kita tengok apakah pelajaran yang kita boleh ambil pada ulatan hadis riwayat Abu Daud ni. Okay. Mengikut seorang ilmuwan, seorang ulama namanya Syamsul Haq Al-Azim Abadi, dalam menghuraikan hadis riwayat Abu Daud ini, nama kitabnya Aunil Ma'bud, beliau mengatakan hadis tersebut menunjukkan dibolehkan menunggang, iaitu menaiki kenderaan ketika kembali dari menghantar jenazah, dan makruh menunggangnya ketika menghantar jenazah. Kalau ikut dalam fiqh dia tidak dibenarkan untuk menunggang. Ini bergantung kepada apa? Merujuk kepada situasi, keadaan, lokasi lah. So kalau lokasi jauh, tak mampulah kita untuk berjalan kaki. Tapi kalau tak jauh, kalau pergi, kalau ikutkan dia, tak elok kalau naik kenderaan kan. Tapi kalau balik boleh. Sebab dia dikaitkan dengan kita nak menghantar jenazah tersebut. Dia banyaklah dalam fiqh-fiqh yang lain. Okey. Kita lihat hadis yang kedua. Hadis yang kedua ni masya-Allah. Ya. Hadis yang kita rasa cemburu dengan sahabat ni. Sangat cemburu. Bukan cemburu tu kita hasad, tapi cemburu tu kita teringin nak jadi macam sahabat yang Nabi sebutkan ceritanya di dalam hadis ini. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadzal ladzi taharraka lahul arsyu. Orang inilah. Okey. Orang inilah, tuan tulis nama sahabat tu. Sebenarnya ada banyak hadis lain. Tapi saya bawa satu je, saya bawa riwayat hadis ini kerana dalam hadis ni dia ada sebut tentang malaikat tu. Kalau dalam hadis lain, contohnya dalam hadis riwayat Bukhari, dalam riwayat Muslim, memang disebutkan nama sahabat tu. Namanya adalah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu nama sahabat tu. Tapi dalam hadis ni dia tidak sebutkan nama sahabat tersebut, tetapi Nabi menyebutkan orang inilah. Orang ini tu dia adalah sahabat, namanya Sa'dun. Namanya adalah Sa'dun. Sin Ain Dal. Sa'di bin
Mu'adz. Mu'adz. Nabi kata, orang inilah allazi taharraka lahul arsyu, yang menyebabkan arasy Allah itu bergegar. Arasy Allah tu arasy Allah yang kita sedia maklum. Arasy Allah. Sa'di bin Mu'az ni, ketika dia meninggal, arasy Allah itu bergegar. Kenapa arasy Allah itu bergegar? Kalau kita baca dalam hadis lain, saya mohon maaf sangat-sangat tuan-tuan, kerana saya tak bawa riwayat lain tu. Kalau kita baca dalam hadis lain, contohnya dalam hadis ni adalah hadis yang sahih, yang mana disebutkan bahawasanya arasy Allah itu bergegar disebabkan kematian Sa'd bin Mu'adz ni adalah kerana Allah Ta'ala gembira dengan kematian Sa'd bin Mu'adz ni. Maknanya roh dia itu dialu-alukan. Kedatangan roh dia tu, Allah gembira dengan kematian Sa'd bin Mu'adz ini. Sebab dalam hadis tu dia kata, min fariha rabbi azza wa jalla, kerana kegembiraan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada di kalangan para ulama seperti nama Al-Hasan, beliau mengatakan gembira dengan ruhnya menyebabkan arasy Allah itu bergegar. Apa lagi berlaku? Wa futihat lahu abwabus sama. Pintu-pintu langit ini dibuka. Ni yang kita sebut tadi tu. Allah buka pintu-pintu langit. Maknanya pintu-pintu langit tu telah dibuka dengan seluas-luasnya. Kalau kita baca dalam ulasan para ulama hadis, dia dikaitkan dengan roh dia tu disambut, dialu-alukan naik ke langit. Sebab tu pintunya dibuka. Dalam masa yang sama, wa syahidahu 70,000 minal malaikah. Kita tengok dekat sini dia punya dalil dia. Dan disaksikan roh Sa'd bin Mu'adz tadi tu oleh 70,000 malaikat. 70,000 malaikat. Hadis ini adalah hadis riwayat Al-Imamu An-Nasa'i. Tapi kalau hadis-hadis lain tu cerita Sa'd bin Mu'adz mati ni, riwayat Bukhari, riwayat Muslim, riwayat Ahmad, ada banyak hadis lain. Kenapa kita nak kaitkan dengan 70,000 malaikat? Menunjukkan bukti bahawasanya memang ada malaikat yang ditugaskan mengiringi dan menyaksikan jenazah orang-orang yang salih. Jadi moga-moga apabila kita mati bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, roh kita dapat melintas langit yang pertama, langit yang kedua, sehinggalah kepada langit yang ketujuh. Di setiap perjalanan tersebut, roh kita akan disaksikan oleh para malaikat. Sampai langit ketujuh, Allah Ta'ala meminta kepada malaikat rahmat yang bawa roh tersebut supaya diletakkan roh orang yang beriman itu di dalam Illiyin. Ada dalam hadis Nabi, dan Illiyin tu ada di dalam Al-Quranul Karim. Kalau siapa-siapa pernah dengar hadis roh diperjalankan naik ke langit tu, kita akan tahu hadis tu. Masya Allah. Itu di antara nikmat di alam barzakh yang Allah beri. Okay. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Okay. Habis untuk yang ke-22,
Moga-moga ya, minta pada Allah. Dan semoga kita semua, roh kita, kematian kita dihadiri, diiringi, bahkan dihantar, disaksikan roh kita naik ke langit oleh para malaikat. Amin. Baik, kita terus kepada yang ke-20 seperti yang kita telah janjikan sebentar tadi. Kita tengok cerita perang pula. Kita ambil kisah dalam perang Badar. Kita rujuk dua surah. Okey, surah Ali Imran ayat 123 hingga 127. Lepas tu kita akan rujuk satu lagi surah iaitu surah Al-Anfal ayat 8, ayat 9 sampai ayat nombor 12. Okey. Ayat 9 hingga 12 surah Al-Anfal ni, yang ini memang para ulama tafsir sepakat ia memang tentang perang Badar. Sebab dia Al-Anfal. Al-Anfal itu sendiri bermaksud dia apa? Harta rampasan perang. Al-Anfal. Tetapi dalam surah Ali Imran ni, ayat ini berlaku berlaku perselisihan pendapat di kalangan para ulama tentang ayat 123 hingga 127 ni. Ada yang kata ayat 123 sampai 27 ni tak semuanya pasal perang Badar, tapi ada yang kata perang Uhud. Sebab apa ada para ulama kata perang Uhud? Sebab dia maklumat dia lah surah Ali Imran. Surah Ali Imran ni memang ada disebutkan tentang perang Uhud. Ayat-ayat dia berkaitan dengan perang Uhud. Tapi kalau nak tengok perang Tabuk, perang yang terakhir, dalam surah Taubah. Dia ada perang-perang yang ada khusus surah dia. Kalau perang Tabuk, surah Taubah, surah yang ke-9. Kalau perang Badar, dekat surah Anfal, surah yang ke-8. Tapi kalau nak tahu perang Badar, ada dekat surah Al-Anfal. Kalau perang Uhud, ada dekat surah Ali Imran. Tetapi bukan bermakna dekat surah Ali Imran tu tak ada cerita perang Badar. Jawapannya ada. Jadi kita baca, kita ambil pendapat memang kisah perang Badar. Ayat 123 sampai ayat 127. Okey, ceritanya macam ni. Kita kena faham mudah je. Dalam surah Ali Imran, dia sebenarnya dia dikaitkan dengan perang Uhud. Okey, turun dalam ayat surah Al-Imran tu setelah para sahabat mereka gagal dalam perang Uhud. Gagal. Kita tahu kan, dalam sejarah An-Nabawiyah, sejarah Nabi SAW dan tentera Islam telah dikalahkan dalam peperangan Uhud. Okey. Jadi apabila kalah, bayangkan kita apabila kita kalah, gagal kan, apa perasaan yang agak-agak tuan-tuan, apa perasaan yang akan dialami oleh para sahabat yang kalah dalam perang Uhud sehingga menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercedera. So agak-agak tuan-tuan perempuan, macam mana perasaan para sahabat tersebut? Kan? Mestilah kita akan katakan mereka akan rasa down kan? Akan rasa tekanan, sedih. Ya, jawapan dia memang ya. Para sahabat mereka sedih sangat dengan apa yang telah berlaku ketika mana dalam kekalahan dalam perang Uhud. Okay. Jadi macam mana Allah Ta'ala nak pujuk? Macam mana Allah Ta'ala nak tenangkan kekalahan tersebut? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana ni, Allah Ta'ala meminta kepada para sahabat dengan turunnya ayat Quran, ayat yang kita nak baca ni,
mengimbau kembali kegembiraan semasa menang waktu perang Badar. Faham tak maksudnya? Surah Ali Imran sebenarnya banyak ayatnya cerita tentang perang Uhud. Tetapi kenapa sebut ada juga perang Badar? Ayat yang menyebut tentang perang Badar dalam surah Ali Imran adalah ayat yang Allah Ta'ala nak memberikan motivasi, nak tarik balik semangat para sahabat yang telah down, kalah ni dalam perang Uhud tu. Jadi Allah Ta'ala nak ulas, nak buat postmortem. Kan? Macam mana kamu boleh kalah sedangkan dulu kan waktu perang Badar kamu menang? Jadi ayat ni Allah Ta'ala turunkan, Nabi sampaikan kepada para sahabat untuk mereka membuat apa? Mereka nak buat koreksi lah, mereka nak buat postmortem. Kenapa dalam perang Uhud mereka kalah sedangkan perang Badar dulu mereka menang? Jadi kita baca ayat dia, nanti kita akan sebutkan sebab apa mereka ni kalah. Okay, jadi Allah bawa cerita dalam perang apa? Dalam perang Badar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad. Okay, kalau tengok dekat ayat tu, saya baca ayat dia, lepas tu saya baca terjemahan saya buat selang-seli. Okey. Walaqad nafarakumullahu bi Badrin. Kita jumpa perkataan bi Badrin, Badar lah. Bi Badrin wa antum adillatun. Allah kata, sesungguhnya Allah telah tolong kamu capai kemenangan masa perang Badar. Sedangkan waktu perang Badar dulu, kamu semua ni dalam keadaan azillah. Azillah ni maknanya lemah. Lemah di sini bukan lemah tubuh badan. Tapi lemah dekat sini, lemah dari sudut kamu tak ada persediaan, kamu tak cukup aset-aset peperangan, tentera kamu tak ramai. Kita faham tak maksudnya? Maksudnya Allah Ta'ala ni nak minta mereka ni insafi kekalahan perang Uhud tu. Allah bawa cerita perang Badar dulu. Korang tak ingat ke yang korang pernah lawan perang Badar, korang Allah Ta'ala tolong? Yang Allah tolong tu dalam masa sama korang tu sebenarnya lemah. Okay, kita ambil dulu ayat ni. Kita belum sampai pasal malaikat lagi. Kita baru nak dapat dia punya permulaan cerita tentang perang Badar yang Allah imbau kembali kisahnya. Lepas tu Allah kata, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Oleh kerana itu bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu bersyukur. Bertakwa dekat sini, kalau kita nak mudah faham dia, Allah Ta'ala sebenarnya nak memerintahkan para sahabat supaya apa? Buat apa yang Allah suruh. Tinggalkan apa yang Allah larang. Dan ada kaitan dengan kekalahan perang Badar tu juga. Perang Uhud. Sebab perang Uhud ni sebenarnya tuan-puan ni, mereka kalah bukan sebab mereka tak ada keberanian. Bukan kerana mereka sedikit. Bukan kerana mereka tak bersedia, tak. Tetapi mereka kalah ni sebenarnya, kata para ilmuwan, kata para ulama, disebabkan tindakan mereka tidak mendengar perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dikaitkan dengan takwa. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala nak minta kepada para sahabat ni, macam kita sebut tadi lah, buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang, dengar cakap Rasul, tinggalkan larangan Rasul ni. Okey, jelaskan, faham ayat tu. Jadi, ayat 1, 2, 3 ni, ayat ni Allah Ta'ala nak tegur para sahabat.
seolah sekali kita boleh faham ayat dia, sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi tahu, dulu kamu ni adillah, kamu lemah je. Tapi kenapa Allah tolong kamu menang? Kat situ. Tapi perang Uhud sebaliknya. Kenapa kamu tak lemah? Kamu cukup persediaan, ramai tentera kamu, tapi kenapa kamu kalah? Kat situ sebenarnya apa dia punya objektif Allah ceritakan dalam perang Badar ni. Okay, lepas tu Allah Ta'ala cerita lagi macam mana bantuan tu Allah Ta'ala bawa datang. Sebab apa Allah Ta'ala bantu, tuan-tuan? Kenapa Allah Ta'ala tolong mereka ni? Sebab dalam perang Badar, para sahabat ni mereka memang dengar cakap Rasul. Mereka taat pada Rasul. Kan? Mereka tidak terkejar-kejar tentang harta rampasan perang. Kan? Mereka buat tu memang niat mereka sangat suci. Tapi dalam perang Uhud berbeza. Perang Uhud tu kerana mereka telah langgar arahan dalam strategi peperangan dari Nabi SAW. Sebab tu mereka gagal. Tapi perang Badar kenapa menang? Kenapa Allah tolong? Lepas tu Allah terangkan lagi, nak bagi semangat lagi ni kan. Macam mana Allah Ta'ala tolong dalam perang Badar dulu. Ayat 124. Allah kata, "Idh taqulil mu'minina alayya kafiyakum ayyumittakum rabbukum bi thalathati alafim minal malaikati munzalin." Munzalin. Allah kata, ketika engkau berkata kepada orang beriman. Okay. Allah mengingatkan tentang apa yang Nabi pernah menyampaikan nasihat kepada tentera-tentera Islam tentang perang Badar ni, yang mana Allah mengatakan, tidakkah cukup bagi kamu bahawa Allah membantu kamu dengan 3,000 tentera daripada malaikat yang diturunkan. Di sinilah yang kita nak cari dalil dia. Kat mana yang kata malaikat ni pernah berperang, menyertai peperangan tentera orang Islam? Ayat 124, ini di antara jawapan dia. Allah hantar 3,000 tentera daripada malaikat yang Allah turunkan. Kenapa turun? Kerana tempat tinggal malaikat adalah di langit. Kita telah kupas pada siri yang pertama. Lepas tu, Allah Ta'ala menyebutkan lagi, bahkan mencukupi jika kamu bersabar dan kamu bertakwa dan mereka musuh datang menyerang kamu dengan serta-merta, nescaya Allah akan membantu kamu dengan 5,000 malaikat yang memakai tanda. Dekat sini disebut 5,000 pula. So macam mana nak faham? Macam mana kita nak faham? Mula-mula 3,000 kan? 3,000. Lepas tu 5,000. Okay. Cuba tengok. Ayat 5,000 ni datang selepas apa? Okay. Waktu baca 3,000 ni, Nabi SAW, seperti mana yang Allah sebut dalam Quran, Nabi mengingatkan kepada para sahabat. Walaupun kita ni sikit, ni dikaitkan dengan perang Badar, walaupun kita ni sikit, kan, kalau Allah nak tolong, Allah boleh tolong kita, seperti mana Allah telah menghantar 3,000 malaikat. Perang Badar, tuan-tuan ya, peperangan yang tak disangka. Peperangan tentera Islam dalam hadis tu 319 orang dan lawan mereka ada 1,000 orang. Dengan alat persiapan ketenteraan langsung tak ada. Dari sudut atas kertas, kalau kita buat strategi peperangan, memang kalah tentera Islam. Sebab apa? Sebab tak bersedia. Lepas tu kekurangan tentera, kekurangan pelatan perang. Nak lawan dengan geng-geng Abu Sufyan 1,000 orang yang ada segala-galanya.
Tetapi Allah Ta'ala tolong dengan hantar 3,000 malaikat. Dalam masa yang sama, disebabkan para sahabat ni dia sabar, nampak dia kata bersabar ni maksudnya mereka tetap tekad nak kena lawan musuh Islam ni. Lepas tu mereka tak berganjak, mereka tak lari dalam siri peperangan walaupun mereka hanya 300 orang. Kan nak lawan dengan 1,000 orang, mereka sabar dan mereka bertakwa. Maka bertakwa dekat sini dia dikaitkan dengan mereka ikut perintah Rasul, mereka ikut perintah Allah. Apa saja Rasul pesan, nak duduk kat mana, cara perang macam mana, kan? Semua mereka ikut. Sebab itu Allah gelarkan perkataan mereka bertakwa. Jadi kalau sahabat tu dia dah sabar, kan? Lepas tu dia bertakwa, Allah Ta'ala sebenarnya hantar lagi tambahan 5,000 malaikat yang memakai tanda. Jadi cara nak faham ayat ni, mula-mula Allah hantar 3,000. Tak lama kemudian Allah hantar lagi 5,000. Jadi dia bukan 5,000 tu perang lain, 3,000 tu perang lain, tak, dia perang yang sama, kata para ulama tafsir. Jadi cara macam ni kita nak kompromikan maklumat tu. Maksudnya mula-mula Allah hantar 3,000, lepas tu Allah hantar lagi 5,000 di kalangan para malaikat. Inilah dalil yang kita nak kata menunjukkan bahawa malaikat juga bertugas membantu mengikuti peperangan yang dilakukan oleh orang-orang beriman. Ayat 126 Allah Ta'ala menyebutkan kenapa Allah hantar para malaikat tu. Jadi Allah mengatakan, وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. Jadi Allah mengatakan bahawa Allah tidak menjadikan bantuan tentera malaikat itu melainkan sebagai khabar gembira kepada kamu supaya hati kamu tenteram dengan bantuan itu. Satu nikmat Allah bagi kepada para sahabat yang mereka sabar, yang mereka takwa, nak bagi tahu berita gembira. Nanti kita akan baca ayat satu lagi dalam surah Anfal. Kita akan jumpa riwayat, kita akan tahu cerita dia sebenarnya. Sebelum Allah hantar malaikat, sebenarnya memang asbab dia pada para sahabat sabar dan para sahabat ini bertakwa. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya Nabi SAW berdoa sehingga mengangkat tangan yang sangat tinggi. Ada kain yang terletak di bahu Nabi ni sampai jatuh kain tu. Kerana Nabi berdoa ketika perang Badar yang sedang kemuncak tu. Selepas Nabi doa itulah Allah hantar bantuan. Nak menunjukkan bahawasanya apa? Dalam Islam ni tak ada benda Allah tolong tanpa usaha. Tolongan Allah dia akan sampai setelah adanya usaha. Kenapa Nabi kena masuk perang juga? Kenapa perlu menggadai nyawa juga? Kenapa perlu perang? Menunjukkan perang itu adalah usaha. Lepas tu baru Allah tolong. Tapi kalau kita tak buat sesuatu, tak buat apa-apa, lepas tu kita doa je nak minta Allah tolong, dia telah bertentangan dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So apabila Allah dah hantar malaikat tu, lega para sahabat tu. Sebab apa, tuan-tuan dan puan-puan? Nanti kita baca dekat surah Anfal, kita akan jumpa antara yang menakutkan para sahabat sebab apa, tuan? Tuan-tuan bayangkan, kita tak pernah lalui satu pengalaman perang, tapi Nabi janji, perang ni Allah tolong orang beriman, kan? Para sahabat tahu kan? Allah Ta'ala bantu. Tapi dalam perang tu,
macam dalam keadaan yang sangat kritikal tu, dalam keadaan macam tengah perang, mana ni Allah tolong ni, mana Allah nak tolong ni, tak ada pun. Lepas tu dengan bisikan-bisikan iblis, kan, seolah-olah macam maksudnya kalau kita duduk tempat sahabat tu, rasanya macam kita memang tak percaya dah ni, tak datang pertolongan Allah ni, mungkin kita dah lari dah. Tapi para sahabat dia sabar, dia bertakwa pada Allah. Dengan doa Nabi itu pula, maka Allah hantar malaikat yang mula-mula 3,000, lepas Allah hantar 5,000. Itu yang Allah bagi tahu dekat sini. Okey. Jadi ayat ni nak bagi pengajaran kepada para sahabat yang ketika kalah perang Uhud tu. Macam kita sebut tadi kan, seolah-olah dia punya soalan dia adalah, kenapa korang semua boleh menang dalam perang Badar sedangkan korang masa tu azillatun, lemah, kan? Kenapa Allah hantar 3,000, lepas tu hantar pula 5,000? Kenapa dalam perang Uhud Allah tak buat macam tu? Betul kan? Kenapa dalam perang Uhud Allah tak hantar 3,000 malaikat, 5,000 malaikat menang? Tapi kenapa jadi macam tu? Kenapa kamu tak dapat kemenangan seperti mana perang Badar? Jadi postmortem dia sudah pastilah jawapannya adalah kerana mereka meninggalkan perintah Nabi, terutama pada strategi peperangan yang Nabi perintahkan. Mereka tidak dengar, maka akhirnya mereka kalah. Sebab tu kemenangan ni tuan-tuan ni, dia terletak kepada kepatuhan, ketaatan kita kepada Allah. Kalau kita taat pada Rasul, Allah akan hantar kemenangan untuk Allah tolong. Tapi kalau kita kuat tentera macam mana sekalipun, bersiap sedia macam mana pun, tapi kalau kamu langgar perintah Rasul, Allah tak akan tolong. Jadi itulah di antara hikmah penurunan ayat yang sedang kita baca ni, yang sebenarnya tujuan utama kita baca adalah nak tengok bukti tu, yang memang malaikat menyertai orang-orang yang beriman, seperti mana pernah turun berperang dengan tentera para sahabat seperti dalam kisah perang Badar. Okey, kita tengok surah Al-Anfal ayat 9 hingga 12. Mohon maaf ya tuan-tuan, saya tak dapat nak memperincikan ayat-ayat tersebut sebab kita memang kalau nak tadabbur panjang cerita tu. Ni pun ambil masa lama dah. Tapi kita ceritalah sedikit maklumat tu. Okey, kita tengok dalam surah Al-Anfal ayat 9 hingga ayat nombor 11. Dalam ayat ni dia memang perang Badar. Ayat ni Allah Ta'ala cerita tentang macam mana Allah kabulkan doa Nabi. Kalau kita baca dekat sini, id tastaghithu rabbakum fastajaba lakum anni mumittukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ayat 9 ni lah dalil yang menunjukkan datangnya malaikat dalam peperangan. Ayat 9 ni. Kalau kita baca ayat 9 ni, terjemahan dia, Allah berfirman yang bermaksud, ketika kamu ni, maknanya orang Islam lah, termasuk Nabi SAW, memohon pertolongan kepada Tuhanmu. Dan ingatlah ketika kamu pernah berdoa, minta tolong kepada Tuhanmu, lalu Allah memperkenankan permohonan kamu. Kalau kita masuk dalam bab tadabbur kan seronok kalau boleh tadabburkan ayat-ayat bentuk cerita ni. Kalau kita nak buat tema cerita-cerita, ayat-ayat tentang cerita perang kan, sangat seronok. Sebab kalau kita baca ayat ni kan, kenapa Allah Ta'ala guna fa? Kan? Lepas tu kenapa ada ditambah huruf sin dengan ta? Kenapa dia ada huruf fastajaba? Kalau Allah nak jawab doa, cukup dengan fa ajaba.
Allah Ta'ala boleh saja untuk menggunakan ayat dia fa ajaba. Maksudnya kalau tak pakai huruf sin ni, contoh huruf sin ni tak ada, dengan huruf ta ni tak ada kan? Sampai maksud dia. Istasdaghifu rabbakum fa ajaba. Tapi kenapa Allah tambah sebelum ajaba, jaba tu jawab, jawab. Kenapa Allah letakkan ada huruf sin dengan huruf ta? Kenapa? Kalau kita belajar kehalusan maknanya, nak menunjukkan Allah ni dia memang kabulkan doa tu. Fastajaba ni dia membawa maksud yang lebih mendalam dari sudut Allah kabulkan doa tu. Maknanya Allah Ta'ala memang kabulkan betul-betul apa yang Nabi dan orang Islam pohon ketika tu. Sebab tu dia ada penggunaan huruf sin dengan ta kat situ. Itu kalau kita belajar tadabbur lah. Lepas tu Nabi orang Islam doa ni terus Allah kabulkan. Fa dia berlaku dengan cepat. Tapi kena baca sebab-sebab turun ayat ni lebih dapat penghayatan. Okey, kita baca dekat ayat ni sikit je, kita tengok penerangan ringkas saja, penerangan ringkas saja. Allah kata, sesungguhnya aku akan membantu kamu dengan menghantar 1000 daripada tentera malaikat yang datang group by group. Dia datang satu kumpulan, datang lagi. 1000 bala tentera daripada malaikat. Di sini dalil yang kita nak belajar. Okey. Ayat 9 lah. Okey. Lepas tu Allah Ta'ala terangkan hikmah di sebalik kamu didatangi malaikat yang 1000 ni, kamu dapat apa? Allah kata melainkan sebagai khabar gembira dan supaya hati kamu tenteram dengannya. Lepas tu Allah bagi tahu fakta yang tak boleh ditolak. Kemenangan itu kalau nak capai hanya boleh diberi oleh Allah. Nak bagi tahu bahawa semua kemenangan itu ia berpunca dari Allah Subhanahu wa taala. Okey, sebelum kita lanjutkan penerangan ringkas ayat nombor 11, ayat nombor 12, saya nak tunjukkan tuan-tuan, kalau kita gabungkan ayat surah Ali Imran ayat 123 sampai 127 dengan surah Al-Anfal kan, kita nampak macam agak ada perbezaan sikit. Kalau surah Al-Anfal berapa ribu? Ada 1000. Nampak sini. Ni ada 1000. Kalau surah Ali Imran tadi 3000. Mula kata 3000. Ada 3000. Saya punya pen ni dia tak, mouse saya ni dia tak elok. Maafkan saya tak dapat nak tulis. Okay. 3000. Lepas tu cakap 5000. Tiba-tiba ayat ni 1000. Macam mana kita nak fahami ayat ni? Jadi kalau kita susun, sebenarnya masa Nabi doa tu, sebab dalam ayat Al-Anfal ni kita jumpa ada perkataan istasyas, ayat minta permohonan, maknanya doa. Lepas Nabi doa tu, Allah Ta'ala turunkan 1000 bala tentera daripada malaikat. Lepas daripada 1000 tu, barulah Allah Ta'ala turunkan 3000 malaikat. Selepas itu pula, Allah Ta'ala turunkan 5000 malaikat. Itu cara nak faham ayat-ayat yang kita nampak macam ada bertentangan fakta dia. Kejap kata 1000, kejap kata 3000, kejap kata 5000. So kita susun macam tu. Okay. Kalau tuan-tuan nak tahu maklumat lanjut ayat cerita dalam surah Al-Anfal ni, saya syorkan tuan-tuan buka lah kitab tafsir. Kalau tuan-tuan buka kitab tafsir, contohnya seperti tafsir Al-Imamu Ibnu Kathir, kita akan dapat penghayatan yang lebih
kita akan jumpa hadis dia. Contoh saya bacakanlah ya. Saya tunjukkan tuan-tuan contoh apa yang Nabi doa dalam hadis riwayat Ahmad. Masa tu Nabi pakai selendang lah, ada kain dekat bahu dia. Lepas tu ketika perang Badar yang memuncak ni kan, Nabi nampaklah tentera orang Islam ni sikit. Yelah 300 nak lawan dengan 1000 kan. Maka Nabi menghadap kiblat, Nabi doa. Dalam doa Nabi tu, Nabi cakap apa? Nabi kata, Ya Allah, penuhilah apa yang engkau janjikan kepadaku. Kata Nabi. Ya Allah, jika sekelompok umat ini binasa, nescaya engkau tidak akan disembah lagi di bumi ini selamanya. Faham tak maksudnya? Nabi kata, Ya Allah, kau tolonglah kami, Ya Allah, di atas janji-janji yang kau pernah janji kepada kami. Lepas tu Nabi beritahu, Ya Allah, kalau matilah 300 orang tentera orang Islam ni, kata Nabi, Islam ini tidak akan lagi dapat disebarkan. Sampai Nabi kata fala tu'bad fil ardi abada, maka engkau tidak akan disembah lagi di bumi ini selamanya. Sebab mereka ni memang orang Islam yang terpilih. So kalau mati 300 orang ni seolah macam habis dakwah Islam ni. Itu yang ayat tu, istastaghithu rabbakum. Lepas Nabi doa tu, kalau tuan-tuan nak tahu cara Nabi doa tu kan, dia punya dahsyatnya doa Nabi tu, kata Umar radhiyallahu anhu, dia kata, Nabi terus doa sampaikan selendangnya terjatuh daripada bahunya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia ambil selendang Nabi yang jatuh tadi, dia pakaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Bakar peluk Nabi dari belakang. Sebab para sahabat tengok Nabi berdoa tu punya, dengan kesungguhan Nabi berdoa, angkat tangan Nabi tinggi sampai selendang dia jatuh ke bawah. Kan? Abu Bakar ambil selendang tu, letak balik dekat bahu Nabi, dia peluk Nabi daripada belakang. Lalu dia kata, wahai Nabi Allah, cukuplah minta permohonanmu kepada Rabbmu. Nabi kata, dahlah Rasulullah, yang kau doa tu Rasulullah. Abu Bakar kata, sesungguhnya Allah akan penuhi apa yang dijanjikan kepada engkau. Faham tak? Faham kan cerita dia? Lepas tu baru kita faham ayat ni. Fastajaba lakum. Cepat-cepat Allah Ta'ala itu mustajabkan doa yang Nabi minta tadi. Allah hantar 1000 malaikat murdifin, yang beriring-iringan. Lepas tu Allah Ta'ala terangkanlah lagi. Allah teranglah. Kan? Malaikat ni turun sebagai berita gembira, nak bagi hati kamu tenteram. Okay. Lepas tu ayat 11. Kita pergi ayat 11. Ayat 11 ni kalau kita baca, para sahabat sebenarnya, macam saya sebut tadi itulah, datangnya iblis, syaitan, mereka meragu-ragukan apa orang-orang Islam, ya, tentang apa supaya mereka ni merasa takut. Jelas agar mereka ni rasa takut. Jadi tak nak bagi orang berfikir. Allah buat apa? Allah bagi para sahabat ini mereka menjadi mengantuk. Mereka mengantuk. Tengok ayat 11. Ketika kamu diselubungi rasa mengantuk, sebagai satu pemberian ketenangan daripada Allah, Allah menurunkan kepada kamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengannya dan menghapuskan daripada kamu apa? Gangguan syaitan. Kita baca ayat 11 tu kat sini.
Ni. Saya cerita ringkas saja sebab kita bukan buat tadabbur ayat, sebab kita cerita pasal malaikat. Dia dekat sini kita jumpa perkataan apa? Wa yuzhiba ankum rijzas syaitan. Rijzas syaitan. Yalah, syaitan ni dia buat tipu daya. Nak bagi sahabat dia rasa ragu-ragu. Ya ke boleh menang ni? Ya ke? Ramai tentera ni. Tapi cara Allah Ta'ala tak nak bagi sahabat ni dia ada perasaan ragu-ragu tadi kan? Maka Allah menjadikan mereka ni rasa macam, kenapa mengantuk ni nak perang ni? Kan? Apabila mereka mengantuk, mereka tak fikirlah mereka dapat tolak yang bisikan syaitan tadi tu, rijal syaitan tu. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala nak bagi para sahabat ni dia terjaga balik semula. Allah Ta'ala turunkan hujan pada ketika tu. Apabila hujan turun, para sahabat dah seperti seolah-olah hujan tu membersihkan fikiran yang ragu-ragu tadi tu, hilang. Sebab Allah kata, menghapuskan daripada kamu gangguan syaitan dalam masa yang sama dan juga untuk menguatkan hati kamu dan meneguhkan dengannya telapak kaki kamu. So apabila hujan turun, apa yang mereka fikir sebelum ni telah hilang. Hasutan syaitan tu semua dah hilang dah. Disebabkan hujan tadi, apabila mereka dah tersedar balik, mereka hilang perasaan-perasaan yang hasutan syaitan tadi tu, Allah Ta'ala kuatkan pendirian mereka perang. Mereka jadi semangat. Mereka tak lari daripada perang. Lepas tu, Allah Ta'ala wahyukan kepada para malaikat. Supaya malaikat ni buat apa? Allah kata, sesungguhnya aku bersama dengan kamu, kata Allah kepada para malaikat. Maka tolonglah teguhkan hati orang yang beriman. Allah kata, aku kelak akan mengisi hati orang yang kafir itu dengan perasaan gerun. Maka ini adalah dalil juga pertolongan malaikat. Kehadiran malaikat. Allah kata apa? Maka penggallah leher mereka. Tetaplah setiap anggota tubuh badan mereka. Kita faham kan asal ayat ni? Kalau kita baca ayat hujung kan, Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, idh yuhi rabbuka ilal malaikah inni ma'akum fathabbitul ladhina amanu. Perang Badar ni, ya Allah, sangat istimewa. Perang Badar ni adalah perang yang para sahabat nampak bukti jelas memang Allah Ta'ala itu menunaikan janjinya dan memang Allah hantar para malaikat. Jadi apabila perang Badar menang kan, kalah perang Uhud seperti kita cerita tadi tu. Jadi Allah Ta'ala pun mengembalikan nostalgia kan, macam mana boleh perang dalam perang Badar. Itulah sedikit sebanyak ringkasannya. Dan kita nak buktikan bahawa ya, memang benarlah bab yang kita sedang belajar ni, dan pada perkara yang ke-20 memang ada malaikat menyertai peperangan Badar. Okay, kita pergi satu lagi sebelum kita tamatkan. Kita nak masuk dalam perang Uhud, perang Khandaq. Perang Khandaq ni tuan-tuan bacalah boleh perang Khandaq ni. Sebab kita cukuplah dengan cerita perang Badar tadi. Kalau siapa baca perang Khandaq, perang Khandaq, saya dah cerita panjang perang Khandaq ni sebenarnya waktu belajar nama-nama surah, waktu belajar surah Al-Ahzab, kita dah terang dah perang Khandaq. Al-Ahzab ni maksud dia adalah tentera musuh yang dia bersekutu. Dia bersekutu maksudnya mereka bergabung. Sangat besar gabungan dia. Orang Arab musyrikin bergabung dengan orang Yahudi, bergabung dengan berbagai kabilah nak pergi serang Madinah tu. Jadi cara Nabi SAW nak melawan perang orang-orang kafir Quraisy bersama dengan sekutu-sekutu mereka ni, namanya Al-Ahzab ni, maka Nabi ini diberikan wahyu oleh Allah tadi tentang menggali khandaq, iaitu menggali parit. Dia gali parit. Jadi apabila parit tu besar,
maka tentera tak boleh nak lepas, nak bawa kuda, nak lalu pun tak boleh. Sebab parit itu terlalu dalam dan terlalu besar. Beberapa hari akhirnya tak berlaku pertumpahan darah. Tetapi akhirnya tentera orang kafir mereka ini mengaku kalah. Mereka mengaku kalah dengan apa? Dengan Allah Ta'ala hantar malaikat memporak-perandakan tentera bersekutu tadi, dan Allah hantar angin yang kuat yang cabut kemah-kemah mereka, angin ribut yang sangat kuat. Jawapan dia dekat sini lah. Allah Ta'ala bagi tahu, ya ayyuhalladzina amanu zkuru ni'matallahi 'alaikum iz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha. Allah kata, wahai orang beriman, kenangkanlah semula, ingatlah balik nikmat Allah yang Allah telah beri kepada kamu. Semasa kamu didatangi tentera apa? Tentera Al-Ahzab bersekutu, lalu kami hantarkan kepada mereka angin ribut dan angkatan tentera yang kamu tidak dapat melihatnya. Siapa dia angkatan tentera tu? Iaitu malaikat. Cuma perang Ahzab ataupun perang Khandaq tidak disebutkan berapa jumlah tentera malaikat yang Allah hantar. Menunjukkan bukti ada malaikat menyertai peperangan bersama orang beriman. Okey. Last sekali. Tapi ada ayat lagi nombor 10 tu. Nombor 10 tu kalau tak baca macam sayang pula kan. Tapi sebenarnya dah terang dekat belajar nama-nama surah tu. Okey. Ayat 10 ni Allah Ta'ala cerita tentang situasi macam mana tentera orang Islam tu. Sebenarnya tentera orang Islam ni sebenarnya mereka telah dikepung. Ramai. Lepas tu berada dalam kepungan, iaitu kata Nabi SAW, kata Allah berfirman, yang bermaksud ketika tentera musuh datang menyerang kamu dari sebelah atas dan dari sebelah bawah pertahanan kamu. Dia tuan-tuan sebenarnya dalam perang Khandaq, orang-orang Yahudi sebenarnya mereka berada di belakang tentera orang Islam, di belakang sebuah bukit. Orang Yahudi ni sebenarnya mereka tunggu je, mereka seperti menunggu lampu hijau daripada tentera bersekutu yang tak dapat seberang masuk ke nak serang tentera Islam sebab mereka ada parit tadi. Itu yang Tuhan kata, ketika musuh datang menyerang kamu dari sebelah atas, yang ada sebelah bawah kamu, dan kamu dalam keadaan kamu tengok tak tentu arah dah. Cara kamu tengok kan, kita tengok musuh tak, belah depan ada, belah belakang, menyebabkan pandangan kamu tidak ketentuan arah. Hati kamu merasa resah. Dan ketika itu kamu telah timbulnya sangkaan kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala pun hantarlah malaikat. Okey. Terakhir. Sebelum kita tamatkan. Dan nak habis dah ni. 21 menjaga Nabi SAW. Saya tak baca hadis dia semua. Saya tak baca matan dia. Saya minta tuan-tuan lah yang bacakan keseluruhan dia. Okey. Yang ke-21 ni, kalau tetap masih ingat. Okey. Ringkasan dia, cerita dia sebenarnya dikaitkan dengan surah Al-Alaq. Kalau kita masih ingat, dia hadis ni ya. Hadis ni, kalau tuan-tuan masih ingat, kalau siapa belajar surah Al-Alaq, yang kita dah selesai belajar pun, yang surah Al-Alaq tu kan surah yang menceritakan bahawa ada manusia ni dia halang Nabi nak solat. Jadi ni di bawah, ni masa tahun-tahun Islam baru nak berkembang. Nabi sembahyang depan Kaabah tu. Kawasan Masjidil Haram tu Nabi sembahyang. Tapi pada masa tu Nabi dilarang oleh Abu Jahal dengan geng-geng dia untuk solat di situ. Mereka tak bagi. Tapi Nabi bertegah juga, Nabi nak juga solat. Maka Abu Jahal dia pernah berkata,
Dia pernah berkata dekat kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia tu dia ada satu pot, dia ada satu tempat yang tempat mereka akan lepak. Itu yang dalam surah Al-Alaq tu disebut dengan perkataan an-nadiyah tu. Falyad'u nadiyah. An-nadi ni ditafsirkan juga adalah tempat mereka bertemu. Jadi Abu Jahal pernah berkata, apakah Muhammad meletakkan mukanya ke tanah sujud di hadapan kamu semua? Maknanya Abu Jahal ni dia belagak dan dia cakap, "Hari nampak tak Muhammad ni solat?" Orang ramai pun kata, "Ya, ada." Maka Abu Jahal ni dia punya marah dan dia cakap apa? Dia bersumpah dengan nama Tuhan-Tuhan berhala tu lah. Demi Lata, demi Al-Uzza, sekiranya aku tengok dia buat sedemikian, mereka aku tengok dia solat, kata Abu Jahal, aku akan pijak batang leher dia dan aku akan benamkan mukanya ke dalam tanah. Dan memang betul Abu Jahal nak buat pun. Abu Jahal kan. Lepas tu, apa yang berlaku? Masa dia memang betul-betul nampak Nabi nak solat, dia pergi dekat Nabi nak solat tu, maka pada ketika itulah dia memang nak pijak ketika sujud kan. Kan ketika sujud kan kita akan letakkan muka kita ke bawah kan. So Nabi letakkan mukanya ke tempat sujud. Maka ketika itu Abu Jahal nampak dia nak pijak leher Nabi. Memang dia cakap dah, kalau aku jumpa Muhammad di solat, aku nak pijak batang leher dia. Aku nak bagi muka dia masuk ke dalam tanah. Abu Jahal buat. Dia memang nak buat. Dia nampak Nabi solat, waktu dia nak pijak tu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, maka pada ketika setiap kali dia nak dekat dengan Nabi SAW, Abu Jahal dia mundur ke belakang sambil berpegang kedua tangannya. Maknanya Abu Jahal ketika dia nak pijak, dia tak jadi. Dia undur ke belakang. Dia nak pijak, dia tak jadi, dia undur ke belakang. Maka orang pun tanyalah, ramai-ramai tu tanya dekat dia. Kenapa dengan kau ni? Kenapa dengan kau ni? Sebab tadi kan Abu Jahal beria-beria kan, kata nak pijak Nabi kan. Abu Jahal jawab, sesungguhnya seakan-akan aku dengan dia ni, Muhammad ni, ada sebuah parit dari api. Sesuatu yang mengerikan dan ada sayap-sayap. Tak faham tak? Kalau kita baca dekat matan hadis tu, dia kata Abu Jahal, inna baini wa bainahu la khandaqan min narin wa haulan wa ajnihatan. Maknanya, kenapa Abu Jahal dia tak boleh pijak? Dia nampak kan, waktu dia nak dekat dengan Nabi, dia nampak ada satu parit yang penuh dengan api yang besar. Lepas tu dia nampak sayap-sayap. Lalu Nabi katakan apa? Sekiranya dia ni Abu Jahal, kalau dia semakin dekat denganku, pasti malaikat akan mengambil anggota tubuhnya satu persatu. Faham tak? Maksudnya Nabi kata kalau betul-betul lah Abu Jahal ni dia memang kalau dia dekat dah dengan aku, nak pegang dia, aku nak pijak, tentu malaikat yang jaga Nabi tu akan siap-siap tubuh badannya Abu Jahal. Sebab tu Abu Jahal dia tak dapat nak memijak muka Nabi, leher Nabi ketika Nabi solat di depan Kaabah. Sebab apa? Sebab ada malaikat. Inilah dalil menunjukkan bahawa malaikat menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa ini. Sebab itu Allah Taala cabar kepada Abu Jahal dan kawan-kawan dia dekat surah Al-Alaq tu kan. Sanad'u zabaniyah. Kan Allah kata. Allah mengatakan kepada Abu Jahal kan, Allah kata sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti' wasjud wa qatarib. Allah kata biarkanlah dia nak panggil kawan-kawan dia. Allah kata kami akan panggil malaikat azab. Ini menurut tafsiran para ulama, malaikat yang jaga Nabi tu adalah malaikat azab, malaikat az-zabaniyah, yang akan mengazab mana-mana manusia yang Allah Ta'ala nak azab. Tapi dekat sini kita nampaklah bukti dia. Memang ada malaikat yang jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tamatlah untuk pengisian kita siri yang ke-18 pada petang ini. So kita dapat belajar 3 sebelum kita jawab soalan ya. Nombor 1,
Ada di kalangan para malaikat, dia sentiasa bersama dengan orang beriman semasa hidup. Yang kedua, mereka menjaga Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, kita belajar apa tadi? Ada malaikat mengiringi dan menyaksikan jenazah orang-orang yang saleh. Jadi minggu depan kita nak belajar apa? Kita cuba belajar. Sebenarnya saya target kalau boleh sebelum Ramadan kita cuba habiskan. Sebab lepas Ramadan, lepas Syawal tu memang nak kena buat modul-modul yang baru. Tapi kita cubalah. Mohon dengan rahmat dari Allah. Kalau tak boleh, tak apa. Pelan-pelan kita belajar. Kalau tak sempat habis, semua silibus dalam tajuk ni kita sambung. Nantilah kemudian. Okey, saya minta tuan-tuan baca dulu minggu depan. Ingat, minggu depan kita guna nota yang sama ni juga ya. Untuk permulaan dia. Iaitu kita nak belajar ada malaikat dia menaungi orang mati syahid dengan sayap dia. Nak tahu siapa? Tunggu nanti kita akan bincangkan. Lepas tu yang ke-24, malaikat ada yang datang membawa tabut. Ini dikaitkan dengan kisah Talut dan Jalut. Minggu depan saya akan ceritakan. Sekurang-kurangnya kita dapatlah faham ayat cerita Talut dengan Jalut. Dan yang berikutnya, yang ketiga dalam nota yang kita akan gunakan juga pada minggu depan, iaitu ada malaikat yang Allah tugaskan menjaga Makkah dan Madinah daripada Dajjal. Ini kita akan bincangkan 3 perkara ini pada minggu hadapan guna nota yang sama. Baik, moga-moga Allah permudahkan. Baik, saya jawab mana-mana soalan kalau ada ya. Sekejap saya jawab soalan kalau mana-mana ada. Bagaimana dengan Nabi-Nabi Allah yang lain? Ada tak penjagaan khusus dari para malaikat sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang itu saya Wallahu ta'ala alam. Saya tidak ada ilmu, maklumat tentang malaikat yang khusus menjaga para Nabi itu. Macam mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi itu. Namun secara umum memang malaikat ini ada ditugaskan untuk menolong orang-orang beriman. Yang tu ada secara umum. Tapi secara spesifiknya macam Nabi SAW ini, iaitu saya wallahu ta'ala alam. Antara contohnya, para malaikat ada ditugaskan nak selamatkan para Nabi kan. Yang tu dikaitkan dengan jaga jugalah. Seperti mana malaikat pernah bagi tahu supaya keluar daripada tempat tersebut. Begitu juga malaikat yang pernah nak tolong Nabi Allah Lut ketika mana penduduk kampung dia nak pergi tangkap tetamu kaum Nabi Allah Lut, tapi Nabi Allah tak ada buat apa-apa sebab dia tidak ada pengikut dia yang boleh bantu dia. Itu secara tak langsung lah. Sebab tu dalam ayat tu kalau kita baca malaikat sebut bahawa mereka ni malaikat. Tapi secara khusus tu wallahu ta'ala alam. Kalau ada nanti mungkin boleh dikongsikan, kita sama-sama belajar, kita sama-sama ambil manfaat. Wallahu ta'ala alam. So kita dah pukul 4. So kita dah 1 jam dah lebih kurang dalam 1 jam setengah. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan dan puan kerana setia, kerana istiqamah selalu mengikuti pengisian-pengisian yang dianjurkan oleh Akademi Tadabbur Malaysia. Minggu depan kita sambung siri yang ke-19 dan malam ini kalau tuan-tuan dan puan-puan ada ke lapangan selepas Isyak boleh ikuti sambungan siri yang keempat, tajuknya nak belajar tentang tanda kiamat. Tajuknya tentang tanda kiamat.
Maka nanti malam ini akan disambung lagi buat siri yang keempat. Dan insyaAllah nota ada disediakan oleh penyampai pada malam ni. Selepas Isyak jam 9 malam. Kita buat cepat sikit, jam 9 malam. Jadi ada apa-apa yang nak dikongsi? Kalau tak ada, saya ucapkan jazakumullahu khairan. Mana-mana yang mendoakan saya juga mendoakan tuan-tuan dan puan-puan. Wa antum fajazakumullahu khaira wa fikum barakallah. Jadi kita sudahi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Sama. Jazakallah khairan.